Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni. Saya ucap terima kasih pada pihak Masjid Sani Ala Syekh Muhammad Al-Falah, Masjid Al-Falah kan, yang menganjurkan ceramah kita pada malam ni. Sani Ala Syekh Muhammad, saya daripada Kedah tadi, bertolak tadi pukul 10 pagi tadi sebenarnya, tapi sampai ke atas highway tu rasa satu macam tu, rupa-rupanya tayar kereta saya tu dia bengkak. Dia apa, macam tu. Alhamdulillah Allah pelihara, dapat sampai dengan selamat pada tuan-tuan. Tadi sempat tukar tayar dekat saya selamat dekat mana, Dengkil, daerah Dengkil sini. Alhamdulillah tuan-tuan, saya selamat ni berkat doa semua, masya-Allah. Saya selamat, saya selamat sampai jumpa tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah. Saya dapat sangat seronok sampai tempat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ni mendapat berkat di sisi Allah SWT. Kita dapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Semua okey lah? Macam tak pernah okey ya nampak. Kena bagi okey lah tuan-tuan. Hari ni habis dah, tak ada takbir dah. Asar tadi last takbir. Malam ni maghrib takbir lagi ni. Kan, subhanallah. Tuan-tuan, Nabi Yusuf AS salah seorang daripada Nabi yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Ada 143,000 para Nabi Sayyidina Muhammad. Daripadanya ada 313 para Rasul. Daripada 313 para Rasul itu ada 25 para Nabi dan para Rasul yang wajib kita kenal. Wajib kenal ni bukan maksud kena tahu lahir dekat mana, umur berapa, tak. Tahu kata dia Nabi. Kenal tak Nabi Musa AS? Kenal. Tahu tak kata dia Nabi? Tahu. Cukup dah, madai dah dekat tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenal tak Nabi, kenal tak Sulaiman? Sulaiman mana? Yang goreng cakotiau dekat pasar malam tu kan? Kan tu. Nabi kah? Betul kah ada Nabi nama Sulaiman? Ni masalah. Dia kena tahu 25 ni wajib kenal. Daripada 25 ni ada 5 para Rasul ulul azmi.
Daripada 25 para rasul tu ada seorang nabi yang nama dia Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berketurunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bila berketurunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam, maksud dia nabi daripada kalangan Bani Israel. Sebab Nabi Yaqub tu sendiri digelar sebagai Israel. Dia anak keturunan dia sebut sebagai Bani Israel. Nabi Yusuf AS salah seorang daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak daripada keturunan Nabi Yaqub AS, dan subhanallah dia digelar sebagai Nabi yang berada dalam kalangan Bani Israel. Nabi Yusuf AS sangat cantik, sangat cantik, sehingga kan Allah cerita dalam Quran, cerita tentang Nabi Yusuf ni ada cerita yang panjang lebar dalam surah Yusuf dalam Quran. Semua cerita tu. Antaranya tuan-tuan sekalian, bagaimana waktu Zulaikha, isteri kepada salah seorang daripada pemimpin yang ada di Mesir pada ketika tersebut, dia berkenan dekat Nabi Yusuf AS, salah seorang daripada hamba yang duduk kerja dekat rumah dia. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia berkenan sangat ni, sampai berlakulah kisah apa ni, kisah macam kisah pencabulan tu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu orang semua pakat duk bercakap, apalah Zulaikha tu dengan hamba sendiri pun dia berkenan. Dia kata depa ni tak tengok lagi Yusuf ni macam mana. Dia pun panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, geng-geng perempuan yang duk kata sangat dekat dia tu, lalu dihimpunkan di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad satu tempat, kemudian bagi makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia bagi buah. Dalam bagi pisau tu, suruh Nabi Yusuf AS sembunyi dekat belakang pintu. Kata Hamka, sedih apabila mengenangkan seorang Nabi diperintah, disuruh begitu dan begini, padahal dia seorang Nabi. Suruh munyi belakang pintu, duduk belakang pintu, kemudian suruh keluar, Nabi Yusuf keluar sambil jalan tunduk. Mereka tengok Nabi Yusuf ni, ya Allah, ni bukan orang ni malaikat ni. Sampai pisau yang duk pegang duk potong buah tu boleh potong jari tak sedap. Tuan-tuan boleh imagine tak macam mana terpesona kepada kecantikan sampai ambil pisau potong jari tak sedap. Oh, faham tak faham cerita tu? Kita tak boleh nak imagine macam mana punya cantik sampai ambil pisau boleh potong jari tak sedap. Ini cantik, sangat-sangat cantik ni. Macam tak logik pula Ustaz. Wajib percaya sebab tu Quran. Bila sebut cerita Quran wajib percaya. Umai pahaman bukan-bukan lah ni tuan-tuan. Ada pula dia tu pergi tulis pula, dia kata apa? Dia kata sembelihan ni, korban ini, dia merupakan ritual untuk memperingati peristiwa, iaitu penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ni kata, kenapa tidak ditukarkan kepada bentuk biasiswa ke, duit ke, bantuan ke kepada orang yang memerlukan daripada hidup sembelih binatang tu? Dagingnya bukan orang nak makan sangat. Ada orang yang jenis tak makan daging, habis kalau orang miskin tak makan daging, dia nak buat apa? Dia guna akal dia tu nak proses. Faham dah, tak faham sudah. Ni ada cerita hari ni 2-3 hari ni lah, dia post dekat dalam Facebook dia. Dan kita lihat siapa. Tuan-tuan, ada benda dalam syariat yang tak boleh berubah. Lagu tu lah. Kita ni dia, satu benda ni ta'abbudi, ikut dia. Pasal apa dia buat lagu ni? Awak dia tak buat macam tu. Pasal apa nak kena pergi sembelih ni? Awak tak boleh tukar dengan duit. Tak usah duk sembelih lah. Betul nak tolong orang miskin? Nak tolong orang miskin ha? Ni setiap setahun sekali Allah perintah pada kita untuk sembelih binatang. Bersembelih tu bukan daging tu nak bawa balik kita makan. Daging tu bukan nak bawa balik untuk kita makan. Ambil lah sikit abang kita makan. Tapi yang afdal dan banyaknya kena bagi kat siapa? Orang miskin. Sebab nak kena rakyat orang miskin. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tak apa, tak ada bahagian untuk orang miskin, tak sah korban dia.
Faham tak macam tu? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan duduk kampung ni ada satu je rumah orang miskin, dia seorang je miskin. Tuan-tuan setiap rumah yang duduk kali semua buat korban seorang seekor lembu. Satu rumah buat seekor lembu. Katalah ada 50 biji rumah, 50 ekor lembu. 7 bahagian. 50 kali 7. Tuan-tuan, pada setiap bahagian tu mesti ada bahagian untuk orang miskin. Kalau semua bahagian bagi dekat orang miskin, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok berapa banyak daging dia duduk ada hari tu. Banyak daging dia duduk ada. Dia seorang je miskin kat sini. Dua esok tuan-tuan, dia boleh buka meja tepi jalan pacak payung, niaga daging. Daging mur-mur dia boleh, murah-murah lah tu. Kita yang buat sembelih korban lalu kata apa? Apa dia boleh pergi jual daging pula ni, tak bersyukur punya orang bagi daging kan dia nak jual. Boleh tak dia jual daging tu? Boleh ha? Dia nak jual ke, dia nak makan ke, dia nak mandi daging ke, dia nak buat apa, ikut suka dia lah, tu daging dia. Maksudnya bukan semata-mata kita nak bagi daging tu dekat dia, tapi kita nak bagi nilai tu. Daripada daging tu dia boleh buat apa saja yang dia suka, dan daging ni sangat bernilai sebenarnya. Kalau kita nak fikir dari segi nilai lah kan, tapi dia syariat. Syariat yang tak boleh berubah. Daripada bagi daging, bagi duit je. Memang boleh bagi duit, tapi bagi duit tu tak terikat dengan hari 4 hari dalam setahun yang ada dalam bulan Zulhijjah. 1 hari raya dan 4 hari tasyrik. Tak terikat ni. Nak bagi duit, bagi tiap-tiap hari. Sebulan sekali pun boleh bagi. Tiap-tiap hari pun boleh bagi. Tapi 4 hari ni bagi daging kat dia. Ingat bila daging, bagi daging kat orang miskin mesti apa? 1/3 daripada bagian daging kan? Paling kurang setengah kati. Paling kurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang nilai pada uruf kita tu, dia boleh jadi sedekah. Kau nampak tu macam, oh nampaklah kita bagi sedekah tu. Mau bagi apa ni, nak ambil daging segenggam tu, oh tak bagi ni sedekah ni. Tu orang panggil kedekut tak hidup masin. bagi nampak tu nilai sedekah. Dan syarat dia mesti daging mentah. Tak boleh nak tukar masak, tak boleh. Nak kering pun tak boleh. Nak bagi kat orang miskin mesti daging mentah bagian orang miskin tu. Melainkan tuan-tuan bagi kat dia, katalah nak bagi 10 kilo, 10 kilo tu 1 kilo bagi mentah, yang 9 kilo tu buat masak bagi kat dia, bagi boleh, asalkan ada pada bahagiannya daging mentah. Sampai ke tahap macam tu, dia syariat tak boleh berubah. Nak bagi dengan duit boleh, bagi pada hari yang lain, bukan pada 4 hari ni. Tuan-tuan, orang duk guna akal untuk proses, tak boleh. Syariat tak boleh guna akal. Sebab tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kalaulah Islam dan agama ni boleh proses, boleh guna dengan akal, dia kata khuf ni patutnya menyapu khuf, tak menyapu khuf. Kita ambil wudu, siap ambil wudu siap, kemudian kita pakai jenis kasut yang kulit tu yang sampai ke buku lali, dia panggil khuf. Dan kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita duk tawah, dia duk pakai yang jenis kasut yang sampai dekat tu. Dia panggil khuf. So bila kita pakai siap sempurna tu sampai kaki, maksudnya nanti bila batal wudu, terbatal wudu, ambil wudu balik, basuh kumuk lengan, basuh sampai tang kaki, tak payah buka basuh kaki, ambil air, basahkan tapak tangan, sapu atas tu. Kaki kita ni sapu atas. Logiknya kotak kat kasut ni atas ke bawah? Ni tanya orang ni faham soalan tak tu? Logiknya atas ke bawah? Bawah lah. Yang patutnya nak sapu atas ke bawah? Bawah lah. Tapi Nabi SAW perintah apa? Sapu atas. Pasal apa? Pasal syariat tak boleh nak proses dengan akal. Faham ni? Ni ta'abudi, perintah, terima aja. Pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik. Orang lain ni dia banyak guna akal dia sendiri, dia nak proses, tak boleh. Tuan-tuan, subhanallah, sama macam Allah, apa yang Allah cerita dalam Quran. Bila Allah cerita dalam Quran, wajib percaya. Tidur 300 campur 9 tahun. Allah kata 300 campur 9 tahun. Pasal apa 300 campur 900? 300 campur 9. Pasal apa Allah tak kata 309 saja? Pasal kalau kira ikut kalender syamsiyah, matahari, dia akan jadi 300 tahun. Kalau dia kira ikut kalender qamariyah, bulan, atau kalender hijri kita ni, dia akan jadi 309 tahun. Allah tulis 300 campur 9 tahun. Logik dah orang boleh tidur 309 tahun, bangkit lapak je. bangkit tidur, lapak.
Kita tidur berapa lama? Semalam kot, sehari kot, separuh hari kot. Pasal apa? Bangkit lapaknya. Logik tak? Tidur 309 tahun bangkit lapak ya? Tak logik. Tapi wajib percaya tak? Wajib percaya. Pasal apa? Pasal Allah cerita dalam Quran. Kisah Nabi Yusuf nampak sampai potong jari. Logik tak tuan-tuan? Tak logik. Ikut akal kita, mana ada cantik macam mana sangatlah nampak sampai ya Allah potong jari tak berasa ni. Kita try kat tuan-tuan, bagi mangga seorang sebiji, bagi ayam asam cicah tu, garam belacan, tuan-tuan. Kita lalu sambil buat macam ni, dia buat tak tahu tuan-tuan cicah garam belacan. Dia buat tak tahu. Aku sekarang lah dia kata. Tuan-tuan, tu segaknya Nabi Yusuf AS. Maukah orang tak berkenan? Tambah-tambah duduk serumah pula, duduk nampak tiap-tiap hari, saat lalu. Tak saat saya tengok satu video. Saya ni suka tengok dokumentari kan. Dokumentari ni bagi ilmu kat kita. Kan? Saya macam tu. Tengok cerita Korea aja, saya tengok kan. Ada satu tadi dalam dokumentari tu cerita pasal suami isteri orang Rusia. Dia ambil 5 orang anak angkat. Depa kahwin, tak ada anak, muda lagi. Isteri dia baru dalam 30-an gitu. Sayyid Muhammad. Suami dia agak berusia sikit, 40 lebih lagu tu lah kot. Gap agak nampak, gap umur nampak sikit lah. Ambil seorang anak, 5 orang anak, salah seorangnya remaja dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk serumah, anak angkat, mak angkat, ayah angkat. Tahu apa jadi? Malam-malam ayah dia tidur, ayah dia terjaga tengah malam, keluar bilik, dengar daripada dalam bilik anak laki-laki, anak angkat dia tu, ada orang sedang buat sesuatu. Dia masuk, tengok siapa? Isteri dia tu, jadi mak angkat dia tu sedang tidur bersama dengan anak angkat laki-laki dia yang remaja umur belah-belah tahun tu. Gap anak mak dia dengan ayah dia, anak dia dengan mak dia tu lebih kurang 12 tahun gap. Sematan. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya bercerai. Anak dengan mak ni kahwin, lah ni dah ada anak seorang, anak perempuan. Nak cerita pasal apa? Pasal duduk serumah. Bukan anak dia, anak angkat dia. Attraction, tertarik. Nah, Sayyid Muhammad, betul. Dalam Islam nak ambil anak angkat, jaga ada batas aurat. Kita ada anak, kita ambil anak angkat. Kita ada anak perempuan, kita ambil anak angkat laki-laki. Bela daripada kecil, satu je tak buat, tak menyusu. Bila tak menyusu apa jadi? Budak tu bukan mahram kita. Dan dia bukan sekat bukan mahram kita, dia bukan mahram dengan anak-anak kita. Hang bela pilah daripada kecil pun, dia tak boleh nak jadi mahram kita. Pasal apa? Pasal tak menyusu. Kalau ambil kecil, pilah suntik hormon ke, buat lagu mana ke, bagi ada susu, menyusu daripada kecil tu, anak tu dia jadi mahram kita. Pasal apa? Pasal anak susuan. Mahram dengan siapa lagi? Mahram, siapa yang mahram dengan kita, mahram dengan dia. Anak kita pun mahram dengan dia. Pasal apa? Dia panggil saudara sesusuan. Selesai. Tapi berapa ramai orang buat gitu? Bela pada kecil, duduk serumah. Yang ni anak lelaki ambil seorang bela, yang ni anak perempuan ambil seorang bela, duduk bela daripada kecil. Yang anak perempuan tu besar balik tu, ayah tu yang dia panggil ayah tu bukan mahram dia. Aurat tak boleh tunjuk. Tu yang laki-laki yang dia panggil abang ke, panggil adik ke tu bukan mahram dia. Boleh kahwin dah. Tiap hari duk tengok aurat masing-masing, tuan-tuan. Bila dah balik, pasal apa? Tak ambil berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni ingat tu elok-elok tu. No. Isteri ada anak. Suami ni ada anak. Kau ni janda, kau ni duda. Kau ni jan, kau ni dudes. Ni. Dua-dua ada anak. Anak yang ni anak lelaki, anak perempuan. Kahwin daripada orang ni. Bila kahwin daripada orang ni, anak kepada perempuan ni, kepada ayah tu, kepada suami tu, jadi apa? Jadi anak
Anak apa? Anak tiri. Mahram nak? Mahram mu'abbad, kekal mahram dia, tak boleh kahwin lah. Walaupun mak ayah bercerai tak boleh kahwin lah. Yang ni anak kepada si lelaki ni, kepada perempuan tu, mak dia tu anak tiri, mahram juga. Boleh salam, boleh pegang tangan, boleh cium tangan, boleh peluk, tak ada masalah apa, boleh nampak aurat, okey. Pasal apa? Anak tiri, mak tiri, anak tiri dengan pak tiri. Tapi ni anak tiri dengan anak tiri ni mahram, bukan mahram. Anak tiri dengan anak tiri ni, anak kawan ni dengan anak kawan ni, depa dua ni boleh kahwin. Boleh kahwin. Mesyuarat dua-dua orang bila anak dah besar-besar dah ni. Risau kita ni. Yang ni kok boleh menikah dengan orang Sarawak ni, jenuh kita nak raya. Duk risau yang perempuan ni, duk kawan tu tengok duk kawan jauh sangat tu. Sampai Perlis tu. Takut sekali payah juga nanti. Salih alaihi Muhammad. Kita nak baca kunut tak boleh. Dia kata gitulah, contohlah. Jadi payah dia kata, nak buat aku nak tahu, mesyuarat. Kita bagi kahwin daripada orang lah. Kita pun panggil anak-anak kita ni, kakak mau tak kat abang ni? Anggap macam abang sendiri dah. Tapi mau tak? Kalau kira okey juga on jugalah. Akhirnya menikah kahwin. Jadi pak dengan mak ni jadi apa ni? Dia panggil, orang tua panggil besan sebantai. Nak cerita. Banyak berkaitan dengan hukum dalam rumah tangga yang kita ni tak tahu sebenarnya. Banyak lagi kita tak tahu kan. Jadi Zulaikha ni tuan-tuan, duk nampak selalu Yusuf. Segak tak ada orang pula dah. Akhirnya apa dia? Akhirnya terdoronglah kepada hawa nafsu dia. Maka tuan-tuan, berlakulah seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum tu. Akhirnya untuk menutup kisah tersebut, dipaksakan kepada suami dia yang memegang jawatan tinggi dalam kerajaan tu untuk tangkap Nabi Yusuf AS dan masukkan dia dalam penjara. Waktu dia masuk dalam penjara ni tuan-tuan, subhanallah, rupa-rupanya bukan dia seorang-seorang. Untuk mengaburi, kata ulama mufassirin, untuk mengaburi, kata dia ni ada kes yang special, kes yang nak hidden, nak tutup, maka dia dimasukkan dalam penjara tu bersama dengan dua orang yang lain. Allah sebut dalam surah Yusuf ayat yang ke-41, ya sahibis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih. Disebut, hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar, adapun yang seorang lagi akan disalib, lalu kedua burung memakan daripada kepalanya. Ceritanya tuan-tuan, dalam penjara Nabi Yusuf AS ni ada dua orang yang lain. So dua orang ni kerja dengan raja. Ni nak cerita nak sampai pada 7 tahun kemarau ni, dia start pada dulu. Ni kira baru start ni cerita. Dia kemarau tak sampai lagi, baru start masuk penjara. Pukul 12 lagi lah kita berhenti empat raya lah. Jadi subhanallah, duduk dalam tu, bila duduk 3 orang dalam tu, dua orang ni dia pekerja dengan raja dan depa dituduh kes nak meracun raja. Kes nak racun raja. Ada komplot nak racun raja oleh musuh. Dan depa dua orang ni dituduh sebagai terlibat. Bila duduk dengan Nabi Yusuf AS dalam penjara tu, masing-masing duduk bersembang-sembang, depa tengok Nabi Yusuf ni baik, tak ada orang. Dalam segak baik ni kira muka innocent dan muka innocent. Muka ni kira muka ni memang muka jenis muka tak buat jahat mah. Dia kata, kami suka sungguhlah dekat kamu. Dia kata, semua yang menyintai aku menyakiti aku. Semua yang suka kat aku, dia sakitkan aku. Dulu waktu aku kecil-kecil adalah adik-beradik aku yang lain tu, ada berapa orang tu adik-beradik yang lain tu, depa sayang kat aku. Akhirnya apa depa buat? Depa lempak aku dalam telaga. Ni bila ada pesak-pesak duk kat sini pula, ada seorang lagi sayang aku ni. Ni isteri kepada bos aku, tuan aku ni. Sayang sangat kat aku. Akhirnya dia buat kat aku. Aku takut bila orang sayang kat aku. Dia kata, kami jangan risaulah, kami tak buat apa kat hang lah. Lebih kurang lagu tu lah. Tiba-tiba depa dua orang ni mimpi. Seorang mimpi dia duduk dekat kawasan Allahumma salli Muhammad, padang anggur, lagu tu dapat perhan anggur buah dalam ayam buah dalam gelas, dalam cawan, pi bagi minum dekat raja. Seorang mimpi macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang lagi mimpi apa tuan-tuan sekalian? Seorang lagi mimpi
dia ada satu bakul roti letak kat atas kepala dia, burung main makan atas daripada atas kepala dia. Lalu dua-dua orang mimpi serentak, dua-dua orang pun kes yang sama. Dia pun tanyalah dekat Nabi Yusuf AS, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya sahibat sijn, wahai sahabatku penghuni, hai kedua penghuni penjara. Nabi Yusuf kata kat dia, Nabi Yusuf duk kata, Nabi Yusuf AS waktu duduk dalam penjara, dia rajin dakwah. Orang yang duduk dalam penjara tu dia dakwah, dan dia guna kesempatan ni untuk dia berdakwah. Sebelum dia kata, aku nak tafsir mimpi kamu, insya-Allah aku boleh tafsir mimpi, aku boleh tahu apa yang yang tafsir mimpi kamu tu, tapi kamu taatlah kepada Allah, kamu jangan syirik pada Allah. Dia dakwah kepada orang-orang tersebut dengan modal dia nak tafsir mimpi tu. Lalu dalam ayat ni Allah cerita, dia pun cerita, dia kata berdasarkan kepada mimpi tersebut, kamu yang mimpi kata duduk pegang khamar tu, duduk pegang arak tu, duduk bagi duduk jamu tuan tu, duduk jamu raja tu, kamu akan keluar pada penjara dan kamu akan balik bekerja macam mana kamu kerja sebelum ni dengan raja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang tu wa amal akhar fayuslabu, dan orang yang kedua pula dia akan disalib. Kamu akan ditangkap, kamu akan dibunuh, disalib. Kemudian nanti di palang tu kamu akan dibiarkan di palang tu sampai mati, dan burung-burung akan mai makan kepala kamu. Dah jadi bangkai nanti, burung-burung akan mai kepala. Sebab apa? Sebab nanti lepas dibicara dia akan dituduh sebagai orang yang terlibat dalam cubaan untuk meracun raja. Lalu fataqulu tayru min ra'sih, lalu burung pun mai makan daripada kepala dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Lalu Allah kata apa? Lalu Nabi Yusuf kata apa? Faqudiyal amra alladhi fihi tastaftiyan. Salli ala tastaftiyan, telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan kepadaku. Dia kata, aku minta maaf lah, nak menyampaikan ni bukan berita baik semua, ini perkara yang telah ditakdirkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kamu dah minta fatwa daripada mimpi itu. Nabi Isa berlaku jujur dalam takwil mimpi tersebut, walaupun dia tahu bahawa ada seorang yang tak akan boleh terima dengan kisah yang nanti. Lalu tuan-tuan, apa yang Nabi Yusuf buat? Dah takwil mimpi kan? Dia pergi berjumpa dengan seorang yang dapat berita gembira tadi ni. Dia kata waqala alladhina sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi Yusuf kata, nanti bila keluar nanti, kamu bagi tahu dekat raja, dekat tuan kamu, ceritalah tentang aku ni. Kata, jangan lupa cerita, aku ni tak salah apa. Dia kata, aku tak buat benda yang dituduh pada aku ni, aku tak buat. Kan ni dah bagi berita gembira ni, nanti keluar ni jangan. Lalu apa yang berlaku? Allah cerita syaitan telah melupakan dia tentang janji dia tersebut. Sampai Nabi Yusuf AS duduk lama dekat dalam penjara tu, berapa tahun lagi. Kawan yang keluar tu pun boleh kira pada sungguh lah. Dia dah keluar dah, boleh kerja balik dengan tuan dia, yang seorang lagi dah mati dah. Dia boleh langsung tak ingat. Tak pasal apa? Allah melupakan dia. Syaitan bagi lupa, Allah cerita dalam Quran. Perangai kita pun lagu tu lah kadang-kadang. Allah, demam ni, ya Allah, batuk teruk lah ni, tak tahu virus apa pula main ni, kukah, demam. Ya Allah, bagilah aku sembuh. Ya Allah, kalau aku sembuh ni, aku nak pergi masjid tak tinggal, lega-lega hilang tu. Masjid ke mana apa ke mana, macam tu lah tuan-tuan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina. Lupa tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi Yusuf AS pesan, minta tolong jangan lupa nak bagi tahu aku tentang nak bagi tahu tentang aku kepada tuan kamu. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, tak apa, aku akan tolong Nabi Yusuf, dia kata. Tapi waktu dia cakap tu, aku tolong, tak apa, aku tolong lah. Dia cerita waktu tu dia duduk dalam penjara. Tapi bila keluar saja penjara, dia lupa. Syaitan lah yang menyebabkan dia terlupa, sebab syaitan nak Nabi Yusuf terus duduk ke dalam penjara tu. Dan syaitan sibukkan dia, sibuk sampai dia terlupa untuk menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf AS kepada tuan dia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Falabitha fi sijjin, dan tetaplah Nabi Yusuf AS dalam penjara bila berapa tahun lamanya. Duduk, dalam riwayat cerita 10 tahun, riwayat yang lain kata 12 tahun, riwayat lain kata lagi 14 tahun. Sebenarnya tak tahu, orang tak tahu sebenarnya berapa lama Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lalu sampailah kepada kisah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku kepada si raja. Ni baru nak masuk tajuk dia tu. Kawan yang kena keluar daripada penjara tadi, yang pergi khidmat balik, kerja balik dengan raja dia tu, waktu dia duduk kerja dengan raja tu, tiba-tiba satu hari raja tidur, raja mimpi. Raja mimpi, dalam mimpi dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat surah ayat ke-43, bermula ayat 43 cerita tentang mimpi ni. Wa qalal maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra ya bisatin. Salli ala sayyidina. Allah sebut, Nabi Allah suruh cerita ni, si raja dia berkata kepada orang-orang yang terkemuka dalam kaum dia, dia cerita, sungguhnya aku bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus. Lembu kurus-kurus macam kita sembelih baru ni lah. Aduh, macam-macam kita dengar loh. Tuan-tuan nak sembelih, pergi cari sembelih lembu yang gemuk-gemuk sikit, pilih yang besar-besar sikit. Sungguh tu kalau sahabat-sahabat kita yang orang Bangladesh malu kat depa, tuan, depa pergi dekat kandang tu, tunjuk yang mana lembu paling besar sekali. Nak korban tu, nak korban yang paling best. Ada pula tuan-tuan yang jenis apa, yang jenis scammer ni pun ada lagi. Beli besar tuan, media hantar kita kurih. Bila kita beli tuan-tuan, tahu dia buat apa? Dia catu makan lembu tu. Kita dah beli dah, dia boleh catu makan sampai kita kurus keding tuan, tinggal tulang. Subhanallah, macam-macam perangai orang. La haula wala quwwata illa billah. Dia mimpi 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus-kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, dan 7 butir gandum yang kering. Lalu dia tanyalah dekat orang-orang ni, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita sat dekat aku ni, bagi tahu dekat aku mimpi apa ni. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, raja panggil lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak mimpi raja 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus makan. Kita ni mimpi tuan-tuan, dia ada 3. Ini mimpi dalam Quran ni, mimpi yang Allah cerita ni, mimpi yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. Tapi kalau kita mimpi ni ada 3 jenis mimpi. Nombor 1 dia panggil mimpi yang benar. Mimpi benar. Mimpi benar ni kena ada dalam hidup. Mimpi yang menunjukkan bahawa kita ni memang duduk pada jalan yang betul dah. Kena ada. Ada orang mimpi jumpa Rasulullah SAW, macam-macam. Ada orang mimpi syurga, ada orang mimpi dia mati, ada mimpi duduk satu tempat yang sangat indah, macam. Biasanya mimpi yang benar ni tuan-tuan, mimpi dia boleh ingat sekuen, dia boleh ingat cerita tu, boleh tahu cerita ni. Lepas berapa lama boleh ingat lagi cerita tu. Kalau orang cerita tak tanya, dia boleh cerita tu satu-satu. Yang pertama. Yang kedua dia panggil mimpi mainan syaitan. Syaitan duk pemain dia. Ini mimpi bukan-bukanlah, merepek-merepek yang mimpi ni. Mimpi dah patut ulang, esok senyum bangkit. Siapa ni? Pasal apa abang senyum ni? Tak ada apa. Lepas tu lagi sampai ke office cerita, malam aku mimpi dah patut ulang. Siapa? Ada orang main Minang ke? Masalah tuan-tuan, kadang-kadang bini kita mimpi kita menikah. Masalah tuan-tuan. Tidak-tidak bangkit-bangkit pagi tengok muka dia
Kita pun heran, pasal apa dia bagi muka tu macam ni? Abang tu saja, pasal apa ni? Saya mimpi abang menikah lain semalam. Siapa perempuan tu? Sudah kita nak jawab. Dia mimpi kita yang kena jam. Salah tu. Allah salli alaihi Muhammad. Dengan main-main tu orang perempuan tu. Tuan-tuan jangan depa ni sembang deras kat kedai kopi lah. Oi, kalau sembang bab menikah bukan main bergegak meja. Kawan yang kibak tu channel pun takut lu dengar dia sembang. Tapi dia balik rumah ni misai turun ni. Dia ada seorang tu dia pesan kat bini dia ni. Dia kata kat isteri kat suami dia, abang nak kahwin lain boleh? Abang nak kahwin lain boleh? Lepas saya mati. Muslimat jangan duk kata lagu tu kat bini kat laki kita. Dia duduk doa tu. Dia doa tu. Dia kata lepas saya mati ni abang kahwin lain. Dia kata tak apalah, saya pun bukan mau sangat. Tapi satu syarat lagi. Apa dia? Ada syarat lagi? Ada. Lepas rumput tumbuh atas kubur saya, baru abang kahwin. Lagi rumput tak tumbuh, lagi tu abang tak boleh kahwin. Dia pun kira fikir lama mana sangat rumput nak tumbuh kan. Tak berapa lama bini dia mati sungguh tuan-tuan. Bila bini dia mati, dia duduk berulang pergi kubur tu tiap-tiap hari, rumput tak tumbuh-tumbuh. Dia pun heran, pasal apa tak tumbuh-tumbuh rumput? Ya Allah, dia kata heran, tak pernah tumbuh rumput. Lepas sebulan, 2 bulan lepas tak tumbuh-tumbuh rumput. Satu hari berselisih dengan adik ipar dia, adik kepada isteri dia meninggal tu lah, berselisih dekat kubur. Dia kata, mai mana? Mai kubur kakak. Oh, selalu duduk mai ke? Saya selalu mai kubur kakak. Oh, mai buat apa? Kakak pesan cabut rumput. Kakak pesan cabut rumput. Dia kata, nak cerita bini kata sampai dia mati pun dia tak bagi. Jangan main. Tuan-tuan subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wala. Jenis mimpi yang ketiga, dia panggil mimpi apa yang duk main dalam hati dan perasaan kita ni. Kita duk fikir banyak sangat. Macam baru bayar deposit Alza baru tu kan. Alza tak nak keluar tak lama lagi. Alza baru tu lawa. Dia bayar deposit kereta tu, malam tu mimpi tukar sport rim. Itulah. Dia duk fikir benda yang dia duk fikir sangat. Itu tuan-tuan. Jadi ada mimpi, bila kita bermimpi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka mimpi yang penting ni biasa dia berulang dan dia ingat, dia memberi kesan dalam hidup kita. Maka subhanallah, apa yang dimimpi oleh raja ni mimpi yang berulang, mimpi banyak kali. Jadi pun dia risau, dia fikir, dia mimpi 7 ekor lembu dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Kalimah ijafun bermaksud sesuatu yang makan tapi tak mau berhenti-berhenti. Dia kerja nak makan ya. Dia makan tak berhenti-berhenti sampai perut dia penuh. Dalam mimpi ini pelik pula pasal lembu makan lembu. Sebab tu raja dia rasa macam aku nak kena tahu ni apa tafsir mimpi ni. Pula mimpi pula 7 tangkai gandum hijau segar. Ada 7 lagi yang kering. Bila tangkai diduduk dekat-dekat yang kering ini, dia gulung tangkai-tangkai yang hijau tu sampai yang segar tu juga jadi kering. Ni pun mimpi pelik juga. Jadi bila kita mimpi pelik ni tuan-tuan sekalian, eloklah kita cari orang yang boleh tadbir mimpi. Tadbir mimpi. Jangan duduk tadbir sendiri. Dan jangan pula duk cerita ke orang kalau kita mimpi yang pelik-pelik. Nabi larang. Kita ni cepat sangat sebab ada Facebook masing-masing. Semalam saya mimpi apa-apa sekian-sekian, dia kata. Oh, dia mimpi dia mati. Dia mimpi dia mati, dia buh dalam Facebook dia. Semalam dia mimpi dia mati. Oh, ada kawan-kawan komen kat bawah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan pula pergi buh, pelekat buh gambar poster yang hitam putih tu, ada hitam kat tengah-tengah. Dia kata nanti hang buh gambar hang tau ni. Dia kata, tuan-tuan sekalian, disebabkan dia susah hati sangat, akhirnya dia tak lalu makan. Tak lalu makan, dia sakit. Tak sakit, mati sungguh.
Lepas tu orang kata apa? Baru-baru ni je dia mimpi, kata dia mati. Rupanya mati sungguh. Dia mati sungguh tu bukan pasal itu. Pasal duk stres, orang duk kata dia nak mati, dia nak mati. Atau jangan duk cerita mimpi kat orang. Kalau nak cerita juga, pergi cari orang yang pandai mentafsir mimpi. Pergi cari alim ulama, pergi cari orang-orang yang reti. Salih alaihi wasallam. Maka dia pun duk tanyalah dekat orang. Dia duk tanya salih alaihi wasallam, ya ayyuhal mala'u, dia kata, wahai orang-orang yang terkemuka, dia kata salih alaihi wasallam, terangkanlah tentang tadbir mimpi aku ni, tolong Ustaz. Dia kata salih alaihi wasallam, dia panggil para menteri-menteri dia, tolong Ustaz, tafsir mimpi aku ni. Tahu apa dia kata? Apa dia kata apa? Salih alaihi wasallam, dia kata ni tu mimpi kosong aja, dia kata. Salih alaihi wasallam, tu mimpi kosong saja. Kami tak tahulah nak mentadbirkan mimpi itu, dia kata. Lalu subhanallah, bila depa tak reti, tak tahu nak bagi tahu dekat dia, dia pun duduk susah hati, duduk kisah, gelisah. Tapi dia duduk kacau dalam hati dia ni. Akhirnya salih alaihi wasallam, ada seorang yang duduk duduk jamu ayak tu. Ingat kawan tu siapa? Kawan tu orang yang duduk penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu dia teringat, dia kata salih alaihi wasallam, berkatalah seorang yang selamat di antara mereka tu, orang tu, dia kata dekat raja dia kata salih alaihi wasallam, dulu waktu aku duduk penjara, ada seorang dia ni pandai takwil mimpi. Dia kata dia pernah takwil mimpi aku ni, dan benda tu betul jadi aku. Boleh tak utuskan aku untuk pergi kat dia, aku nak minta, nak tanya pandangan dia tentang mimpi raja tu. Dia pun pergi lah tuan-tuan, raja pun bagi dekat dia, dan raja pun bagi dia pergi, dia tanya, dan Nabi Yusuf AS pun cerita tentang takbir mimpi si raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Lalu dia pun takwil mimpi tu. Dia minta sikit masa, kemudian dia pergi jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Kemudian Nabi Yusuf pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rasa ni peluang dia pun minta pada Allah, dan akhirnya dia kata, hai Yusuf, salli ala sayyidina, orang yang amat dipercayai, terangkan kepada kami tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk, ceritalah. Lalu Nabi Yusuf pun cerita, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok lepas 10 tahun baru nak mai jumpa balik. Inilah kawan. Tapi bagus juga, dia teringat juga. Lepas 10 tahun baru dia mai balik. Agaknya malu lama, 10 tahun baru nak mai balik. Tapi itu pun peluang dekat dia. Dia berjumpa Nabi Yusuf, dia kata inilah peluang dia nak buat keluar Nabi Yusuf AS, macam mana Nabi Yusuf minta dulu ni. Lalu Nabi Yusuf pun cerita tentang negara akan berhadapan dengan 7 tahun kemarau. Negara akan berhadapan dengan 7 tahun yang nikmat, yang banyak dia punya kesuburannya. Hujan akan turun cukup, pokok-pokok akan subur, dan selepas daripada tu ada 7 tahun pula yang kering. 7 tahun yang subur dan 7 tahun yang kering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kena buat? Maka Nabi Yusuf AS kata apa? Kamu bertanamlah 7 tahun lah, waktu 7 tahun tu sebagaimana biasa, dan kamu tuailah, dan kamu biarkan benih-benih dia, kecuali sikit untuk kamu makan, simpan sikit, yang selebihnya makan, simpan. Dalam riwayat cerita 1/5 simpan, lagi 4/5 makan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, mereka pun buat macam mana yang dipesan oleh Nabi Yusuf AS, dan Nabi Yusuf AS akhirnya dibebaskan. Dan sebelum dia dibebaskan, apa yang dia minta? Sebelum dibebaskan, minta apa? Dia minta namanya dibersihkan. Boleh nak usaha keluar? Boleh? Boleh nak keluar? Saya akan keluar. Tapi satu syarat, bersihkan nama saya dulu, maruah. Itu Islam ajak maruah, kita ni kena jaga.
Sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak dia keluar? Tak apalah, nanti diam-diam cakap sinilah cerita. Oh, tak memadai. Tak memadai. Yang tuduh saya tu, tolong mengaku Ustaz yang saya tak bersalah. Saya akan keluar, dan saya akan buat macam mana yang diminta oleh raja. Akhirnya dia dibebaskan daripada tuduhan tersebut, dan akhirnya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dilantik untuk menjadi menteri keuangan. Baik tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak ambil 8 perkara yang kita boleh ambil daripada kisah 7 tahun kemarau yang ditafsir ataupun ditakwil oleh Nabi Yusuf AS ni. Yang pertama, apa yang kita boleh ambil? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan abaikan maklumat sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita untuk kita buat persediaan dan persiapan. Dalam kisah Nabi Yusuf AS ni, sallallahu alaihi wasallam, yang bermimpinya siapa? Raja. Allah menyampaikan maklumat itu melalui raja supaya rakyat ini duduk buat persiapan. Kita duduk pada situasi akhir zaman. Macam-macam berita dan maklumat yang sampai dekat kita yang mai daripada mulut baginda Rasul SAW. Akan berlaku fitnah-fitnah macam ni. Sayyidina Muhammad, akan keluar Dajjal, akan keluar ni, nak keluar Dajjal ni, macam-macam benda-benda yang akan berlaku, fitnah-fitnah yang duk jadi. Kamu akan duduk pada situasi dan suasana seperti malam, kepingan malam yang gelap, sampai tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Nak buat apa? Nak pergi korek ke? Tak payah korek, buat persediaan diri. Cerita pasal nu, Imam Mahdi nak muncul ni, Imam Mahdi nak keluar ni, Imam Mahdi nak keluar ni. Tak apa kalau Imam Mahdi keluar pun, Allah suruh tak pergi cari tang mana Imam Mahdi duduk. Tak. Apa kita kena buat? Kita kena buat persiapan diri kita. Macam mana nak buat? Dekat diri kita pada alim ulama. Jaga semayang kita, jaga ibadat-ibadat sunat kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Bila sampai Imam Mahdi muncul nanti, Allah tak akan sia-siakan orang yang dekat dengan dia. Jangan risau. Itu nombor 1. Mai pula ni apa, siap-siap lah ni ada benda nak mai lah apa semua. Bersiap ya. Bersiap apa? Siap diri. Suruh simpan tak makan-makan apa? Tak ya. Allah, Nabi SAW cerita makanan kita waktu Dajjal ada ni, yang tak ada makanan tu ialah zikrullah. Ulama sebut apa? Tugas kita dekatkan diri kita kepada Allah. Saya dulu ada seorang telefon saya, Ustaz, kami baru-baru ni kami pergi Mekah. Ni cerita sebelum PKP hari tu. Kami pergi ke Mekah satu rombongan. Niat kami keluar waktu nak pergi ke Mekah dan Madinah tu, niat satu, ya Allah, tunjukkanlah kami Imam Mahdi. Tu di antara matlamat dia pergi ke Mekah tu waktu tu. Dia pergi di sekitar sana. Kami sampai Ustaz, waktu betul-betul kami duduk dalam raudhah tu, ustaz yang pimpin kami ni zikir, dia beralih tepi dia tengok ada seorang lelaki. Dia tanya, kamu nama siapa? Dia kata, namaku Muhammad bin Abdullah. Dia kata jantung kami dah laju. Sebab Nabi kata apa? Imam Mahdi nama dia apa? Namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku Muhammad. Umur berapa? Umur 30-an. Dia kata, Ustaz, kami dah jumpa Imam Mahdi Ustaz, tunggu dia dibai'ah aja. Dia turun telefon saya jadi kelang kabut dari tu. Sudah sudah dah. Macam mana ni lagu tu. Saya pun telefon kat tok guru saya kata, dia apa cerita lagu ni. Dia kata apa? Nabi tak suruh pun pi cari tang mana Imam Mahdi tu ada. Nanti bila Imam Mahdi ada, zuhur dia waktu tu baru kita pi kat dia, bila dia dah dibai'ah. Tapi ingat, waktu dia dibai'ah nanti, dia ada nanti, yang akan menolak dia ialah orang-orang yang dekat dengan dia. Tahu pasal apa? Pasal Allah ubah dia dalam satu malam ya. Dia diberi ilmu, hikmah, Allah ampun suruh dosa dia satu malam je. Esok dia jadi Imam Mahdi.
Boleh jadi dia mai-mai kat kampung kita ni, dia mai, dah tu rombongan mai apa, tuan-tuan kami nak maklumkan bahawa bersama dengan kami Imam Al-Mahdi. Kita tengok-tengok dia, kita kata apa? Lah, ni kawan Facebook aku. Sebab tu dia antara orang yang akan menolak dia ialah orang yang paling dekat dengan dia. Tuan-tuan, guru saya kata apa? Dekatkan diri kita kepada Allah. Tu yang kita kena buat. Tuan-tuan semayang sunat banyak-banyak, tuan-tuan baca Quran banyak-banyak, tuan-tuan istighfar banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak pada Allah. Tuan-tuan jaga ibadat tuan-tuan sungguh-sungguh. Allah sayang kat tuan-tuan. Kalau Imam Mahdi muncul, Allah tak akan sia-siakan tuan-tuan. Tu je. Tu lah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertindak segera bila tanda-tanda sudah zahir di depan mata. Dalam surah Yusuf kita belajar, bila lepas Nabi Yusuf memberitahu tentang tafsir mimpi itu, apa yang dibuat? Raja terus bertindak memanggil Nabi Yusuf AS dan terus berbincang. Datangkanlah sallallahu alaihi Muhammad. Itu dalam fi'il amr, perintah, masuk arahan, segera, cepat, buat cepat, dan tindakan itu terus dilakukan. Yang ketiga, persiapan dan persediaan yang cukup bila kita memerlukan. Ni kita duduk dalam suasana ekonomi yang tak menentu tuan-tuan. Nah, ekonomi kita bukan setakat negara kita, seluruh dunia berhadapan dengan situasi yang sama. Dan apa kita kena buat? Kita kena ada simpanan waktu ni. Ambil pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf AS. Simpan, usaha, ikhtiar untuk simpan. Ni bukan waktu untuk belanja, bukan. No. Ni bukan time dah. Tuan-tuan tolonglah. Ni bukan time untuk belanja, bukan. Simpan untuk keperluan. At least 1/5 daripada pendapatan kita. Lock. Tak lebih. Dan simpanan yang paling baik sekarang ni tuan-tuan, simpanan emas. Saya tak jual emas lah. Kata Ustaz jual emas apa? So, simpan. Sebab mata wang dia fluctuate. Mata wang emas pun fluctuate, tapi fluctuate emas tu dia makin naik, dan akhir ending kita akan pakai emas, kita akan pakai dinar dan dirham balik. Simpan. Muslimah ambil lah sikit, 1,000, gaji 3,000, macam mana nak bagi lekat juga at least 300 untuk simpan lah. 300 pergi beli emas. Tak, pandai-pandai lah tuan-tuan nak simpan lagu mana, simpan dekat rumah ke, simpan dekat bank ke, simpan kat mana, tapi beli, bagi ada simpanan emas. Jangan guna sampai habis. Tolong jangan, sebab kita duduk pada situasi ekonomi yang sangat tak menentu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau my time dia main nanti, paling tidak ada juga kita masih ada simpanan kita, masih ada simpanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar. Kemudian yang keempat, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni, dengar cakap orang yang ada ilmu, jangan buat pandai-pandai sendiri. Tengok macam mana raja buat apa? Panggil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cerita takwil, ajak dengar, dia ikut macam mana yang diceritakan oleh Nabi Yusuf AS. Dalam situasi kita ni, jangan duk buat pandai sendiri. Bila orang-orang yang ada ilmu bagi tahu kat kita, ikut dia tuan-tuan, ikut, sebab Allah bagi dia dekat bidang dia, kita ikutlah. Mai time COVID tu macam-macam soalan mai tuan-tuan, bukan semua reti ustaz reti jawab. Ustaz, saya nak tanya tentang vaksin ni, apa kandungan vaksin? Manalah aku tahu. Saya mana tahu apa yang dalam vaksin tu? Takkan ustaz tak tahu? Manalah saya tahu, saya bukan doktor, kan? Dia ingat ustaz tahu semua. Habis ustaz masuk, tanyalah ustaz, dia kata. Subhanallah. Tanya pakar dia, tanya orang yang tahu tentang dia. Nak tanya pasal ekonomi, tanya orang ahli dia. Nak pasal riba, tanya orang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni tuan-tuan, ialah lantik orang yang tepat untuk menguruskan sallallahu alaihi Muhammad sesuatu. Ekonomi, lantik orang yang pandai urus ekonomi. Dalam bab ni lantik orang tu sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tengok dalam bab ni. Lantik siapa? Nabi Yusuf AS. Walaupun bekas banduan. Nabi Yusuf banduan lah, tapi amanah. Nabi Yusuf AS orang yang layak. Dia ada kemampuan dia, letak dia tu. Bila Nabi Allah sebut apa? Bila kita serah kepada bukan ahli dia, tunggulah kehancuran dia. Yang berikutnya, yang keenam kita boleh ambil pengajaran ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan malu untuk tampilkan diri dan tawarkan perkhidmatan. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Tengok Nabi Yusuf kata apa? Jadikanlah aku pengurus pembendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui dengan cara mentadbirnya. Kadang-kadang kita ada kemampuan. Tuan-tuan dengarlah. Dalam dunia ni ada 5 tempat dia panggil the blue zone people. Macam itulah lebih kurang. Depa ni usia depa lebih 100 tahun. Dalam satu kampung tu ada 5 tempat dalam dunia ni. Majoriti tempat tu, penduduk tu semua lebih 100 tahun, lebih 100 tahun. Salah satunya dekat Jepun, di US pun ada 5 tempat lah dalam dunia ni. Orang pergi buat kajian apa depa amalan depa ni sampai usia depa lebih 100 tahun. Nombor satu, makanan depa jaga, makanan depa fresh, makanan depa tu makanan yang tak ada kimia. Nombor 2, depa ada satu grup yang setiap hari communicate. Macam kita ni ada 5 orang kata. 5 orang ni tiap-tiap hari depa akan telefon sama-sama. Apa abang ni okey ke? Tanya itu telefonnya, okey ke ni? Okey. Alhamdulillah okey, masih simple tu lah. Dan seminggu sekali depa akan pergi jumpa buat gathering. Makan, minum teh tarik, roti canai. Itu lebih kurang tu. Seminggu sekali depa akan pergi gathering. Yang ketiga, ini yang ketiga ni. Tahu apa dia? Setiap daripada depa ada satu vision besar dalam hati depa ni, depa nak buat. Aku nak buat benda ni, aku nak buat benda yang depa fikir benda besar-besar ni. Aku nak buat benda ni, aku nak buat besar ni. Kata pakar, bila kita ada vision apa yang kita nak buat, maka tubuh kita akan sentiasa ready untuk buat benda tu. Otak kita akan cergas, tubuh kita akan ready, badan kita. Tapi bila kita dah set, aku tak mau buat dah, aku tak ada apa nak buat dah, maka tubuh kita dah dia panggil apa? Losing purpose. Dah tak ada purpose. Dia tak ada tujuan. Tujuan kita, Allah jadikan tubuh kita untuk kerja. Tapi dia kata aku tak mau kerja dah, maka tak ada purpose lah hidup ni. Maka lepas tu dia akan start sakit dah akhir mati. Tahu tak? Tuan-tuan tengok kesan kita bila kita pencin. Ya, Haji dah pencin nak buat apa ni? Tak ada buat apa dah Ustaz, tak ada apa, nak rehat-rehat lah. Dia start sakit. Pasal apa? Tubuh dia tak ada purpose dah. Dia tak ada sebab nak sihat buat apa dah. Bila dah tak ada kerja, mati dah. Setiap masjid dalam Malaysia ni tuan-tuan, semua bekas-bekas pencen berapa? Pencen cikgu ada, pencen accountant ada, pencen jururawat ada, pencen doktor ada, pencen guru besar, macam-macam ni pencen ni hebat ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau yang pencen-pencen ni semua contribute untuk jana, untuk jadikan masjid tu hebat. Saya accountant Ustaz, saya pencen accountant, tapi saya gunakan, manfaatkan ilmu yang saya ada dulu ni untuk manfaat masjid. Saya bagi, tak sadut cah apa-apa. Saya engineer dulu, saya engineer. Ni saya dah pencen apa ni, saya nak gunakan kepakaran saya ni untuk masjid. Saya ni apa yang tuan-tuan ada ni kita mesyuarat agung tak mai. Tak pasal apa? Takut lagi nama naik. Kalau mai pun duduk kat luar, lepas sign tu terus belah duduk kat belakang tiang tu. Pasal apa? Haji ni mana Haji? Tadi ada, mana pergi tu? Bunyi belakang tiang, takut orang bagi nama dia. Subhanallah, tuan-tuan, ada seorang Bilal dekat Masjid Negeri Shah Alam, umur dia 74 tahun. Dia main azan, saya kuliah subuh tu. Ustaz, dia panggil saya duk main azan lagi. Umur apa dah ni? 74. Ustaz main pada mana? Saya main pada Melaka tadi. Oh, berapa jam Ustaz? Sejam suku. Keluar tadi subuh pukul 4 suku, 4.30 keluar daripada rumah. Ustaz, sama kita. Sama mana? Dia duduk rumah dia dengan masjid tu tuan-tuan, perjalanan sejam suku, ulang pergi masjid untuk azan setiap hari.
Umur apa? 74. Ini bukan sejam suku, seminit suku pun tak main. Tuan-tuan, saya kata apa? Kita khidmat di rumah Allah ni sampai mati. Tak ada retired untuk khidmat dalam rumah Allah. Mana ada retired? Tuan-tuan nak tak tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan ni seorang AJK yang berkhidmat dalam rumah Allah? Siapa meninggal tu? Dia tu haji tu. Dia duk buat kerja apa? Kerja dia dalam rumah Allah tu. Dia meninggal pun dalam rumah Allah tu. Tak mulia ke? Mulia. Ni rumah saya tak mau dah. Saya tak mau lah bagi orang muda-muda pula. Saya tak mau lah buat kerja. Lah, hang tak mau buat kerja dalam rumah Allah di hujung usia. Okeylah. Okey. Kita bila sampai tua dah, tak mau lah, saya tak mau buat apa, saya nak rehat. Nak rehat? Tak mau buat apa dah. Duduklah, duduk rumah. Duduk rumah ke mana? Sakit lah. Start sakit. Mati. You have no purpose in life dah. Sebab dia tak ada kerja dah. Tak mau buat kerja dah. Faham tak nah? Kita ni nak kena sentiasa fikir. Otak ni kena sentiasa jalan. Tubuh ni kena sentiasa bergerak. Sentiasa bekerja. Pasal tubuh kita dijadikan untuk bekerja. Tubuh kita sihat. Dan lepas tu jangan malu untuk tampilkan diri dan offer khidmat dekat rumah Allah ni. Offer. Bukan nak tunjuk kata kita pandai dah, tapi saya mengusi, saya adalah sikit dalam dulu waktu saya kerja dulu, saya duduk jaga bidang ni. Kalau masjid nak khidmat saya untuk bidang ni, tak apa, saya boleh bantu. Tak kat mana saya boleh bantu, saya bantu. Offer. Sebab kita ada pengalaman tu. Tengok Nabi Yusuf AS. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam keadaan kita mengurus, jangan sembrono pula nak bagi dan nak edang. Tengok Nabi Yusuf AS, waktu adik-beradik Nabi Yusuf AS mai, Nabi Yusuf minta bukti kat mereka. Pasal apa? Pasal nak bagi kepada yang layak saja untuk dapat. Maksud ini kebijaksanaan orang yang mengurus. Mana maksudnya? Ini SMA bagi tak boleh ke? Kemudian yang terakhir tuan-tuan sekalian ialah salih Ahmad, jangan tengok status seseorang, warna kulit, salih alaihi Muhammad, duduk tang mana, apa dia panggil apa, bangsa apa, nationality mana, untuk terima bantuan. Mai kita buat korban. Mai sahabat-sahabat kita orang Bangladesh, orang mana duduk tu bibit tu. Ni pasal apa? Tak ada apa, nak minta daging sikit. Dah, ni semua ada nama dah ni. Semua ada nama dah. Ni semua ahli qaryah miah. Dah, cik hati kau tu start motor balik, jalan kaki balik. Orang Islam tu. Bukan nak tunggu IC. Ada tempat sekarang buat azan punya sedap, suara punya sedap. Sedap suara dia. Bila Tok Bilal tak mai, bila apa tak mai, nanti orang cari dia. Tapi bila mesyuarat kita nak cadangkan dia, dah tak boleh nak letak dia sebab dia bukan apa ni orang Malaysia, kita letaklah dia untuk jadi backup apa macam dia, macam Bilal untuk ni. Tak boleh. Pasal apa? Orang negara lain, bukan orang sini. Nak sini. Kita dah limitkan hubungan seagama ni dengan kad pengenalan lah. Betul lah. Nabi tak sebut pun yang tu. Sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana kasih diri dia sendiri. Tak ada limitation border pun tuan-tuan. Macam itulah keadaan kita. Maka orang yang menguruskan ini, dia kena, Allahumma salli Muhammad, tak boleh nak pilih kasih, melainkan dia apabila dia orang Islam, dia layak untuk terima sebagaimana yang sepatutnya. Tuan-tuan, itulah berapa 8 perkara yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Yusuf AS sallallahu alaihi Muhammad dalam nak jaga 7 tahun kemarau, 7 tahun yang Allah berikan kepada dia nikmat dan 7 tahun kemarau. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sentiasa bersedia dengan apa yang Allah nak kurniakan kepada kita, ujian, segala ujian yang mai, kita jadi orang yang sentiasa bersedia. Mudah-mudahan jadi manfaat pada saya, manfaat pada kita semua. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.